Faidatun ma akhrajahu syaikhani aw ihdahuma ukhtulifa hal yuqta'u lahu bisihhati aw hiya madnunatun. Bermula ini itu sebuah faedah. Bermula barang-barang yang mentakhridkan akan ianya barang oleh dua syekh ataupun oleh salah satu daripada keduanya dua syekh, itu diikhtilafkan akan ianya ma. Adakah dipastikan baginya ma dengan sahih, dengan sah, ataupun bermula dianya ma itu yang didhankan, ataupun bermula dianya sihah itu yang didhankan akan ianya sihah. Terjadi khilafiyah para ulama hadis tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh, oleh Bukhari dan Muslim, ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja, ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Apakah hadis tersebut dipastikan sahih, ataupun sahihnya itu ialah bukan jazam, bukan qata', tapi dalam kekuatan dhan, dhannya sahih. Fajazama, maka menjazamkan, memastikan oleh Imam Hamidi dan Ibnu Tahir dan Ustaz Abu Ishaq Asy-Syirazi dan oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali dan oleh Qadhi Abu Thayyib dan oleh muridnya Qadhi Abu Thayyib itulah Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi dan Imam Syarakhsi daripada golongan mazhab Hanafi dan oleh Qadhi Abdul Wahhab daripada golongan mazhab Maliki dan oleh kasirun kebanyakan para ulama hadis, dan wasahahahu dan mentasahihkan akan ianya jazam oleh Ibnu Silah. Apa yang mereka jazamkan kepada mengqata'kan dengan ma bima asnadahu, dengan kepada mengqata'kan dengan barang-barang yang isnad oleh keduanya Bukhari dan Muslim akan ianya ma. Jadi para imam yang disebutkan tadi, para ulama yang disebutkan nama mereka tadi, jadi mereka memastikan bahawa hadis riwayat daripada dua syekh ataupun salah satu mereka itu pasti sahih, dengan alasannya litalaqil ummatil ma'sumati fi ijma'iha, dikarenakan sepakat para imam yang maksum, para umat yang maksum, itulah para ulama yang maksum, pada ijma' mereka umat tersebut. Jadi para ulama yang mu'tabar, yang maksum mereka semua mengijma'kan bahawa hadis-hadis yang riwayat daripada Bukhari Muslim ataupun salah satu keduanya itu memang dipastikan sahih, dengan alasan dikarenakan li khabarin la tajtami'u ummati ala dhalalatin, dikarenakan di hadis Nabi la tiada berkumpullah, tiada berijma'lah oleh umatku. Maksud umatku ialah umat-umat yang maksum, umat-umat yang mu'tabar, para ulama yang mu'tabar. Dia tiada mengijma' oleh umatku di atas satu kesesatan. Berarti ijma' mereka tersebut menunjuki kepada bahawa yang mereka ijma' tersebut ialah sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang salah. Lidzalika bil qabuli, dia dikarenakan tadi ialah sepakat para imam maksum pada ijma'nya para umat maksumnya, dikarenakan dasarnya hadis yang tadi, untuk demikian mengqata'kan hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim ataupun salah satu kedua mereka bil qabuli, dengan menerima hadis yang mereka riwayatkan. Di hadis yang mereka riwayatkan sepakat para ulama yang maksum untuk dipastikan sahihnya. Fahadha yufidu ilman nadhariyan. Maka bermula ini, ketika kita berpegang kepada pendapat yang tadi, maka bermula ini itu memberi faedah dianya ini akan ilmu yang nadhari. Berarti kekuatan daripada hadis Bukhari dan Muslim ataupun salah satu riwayat mereka itu ialah kekuatan yang sangat kuat, yang ilmunya ilmu yang nadhari, dikarenakan telah
diperiksa oleh mereka tentang sanad-sanad dan kekuatan daripada hadis kedua imam tersebut. Di anna, kenapa hasil ijma' daripada para ulama tersebut dikatakan ilmu yang nadhari? Di anna dhanna man huwa ma'sumun minal khata'i la yakhti'u. Karena sesungguhnya dhan daripada dhan siman yang bermula di Yaman itu yang maksum daripada salah, itu yang terpelihara daripada salah, itu tiada salahlah dianya dhan. Jadi dhan daripada orang-orang yang memang mereka orang-orang yang maksum. Tentunya mereka ketika mendhankan sesuatu, bisa dikatakan kategori dhan mereka itu mendekati kepada yakin, sangat yakin, walaupun tidak sampai ke tingkatan yakiniyah yang sebenarnya, karena ini merupakan ijtihad. Tapi dhan mereka dhan qawi. Di dhan para mereka ini itu sangat jauh daripada kata-kata salah, dikarenakan mereka orang-orang yang maksum, orang-orang yang terpelihara daripada kesalahan. Jadi sudah pastilah mereka sangat berhati-hati dalam mengijma'kan sesuatu, dalam mendhankan sesuatu. Wa qila yufidu dhanna faqat ma lam yatawatar. Dan dikatakan orang bermula ini riwayat daripada hadis-hadis tersebut, daripada hadis Bukhari Muslim ataupun salah satu keduanya, itu memberi faedah dianya ini akan dhan saja, tidak sampai kepada tingkat ilmu yang nadhari, yang yakin. Tapi kait daripada qila malam yatawatar, selama tiada mutawatirlah dianya ini. Kecuali kata qila hadis-hadis riwayat daripada Bukhari Muslim ataupun salah satu keduanya itu yang dalam kekuatan mutawatir, itu pasti dikatakan dengan sahih. Yang tidak mutawatir maka dalam kekuatan madhununah menurut qila. Madhununah bukan qata' sahih, tapi sahihnya madhununah. Pendapat qila ini wa'azzahun Nawawi fil qaribi lil aktarina wal muhaqqiqina, dan membangsakan akannya ini pendapat qila ini oleh Imam Nawawi dalam kitab Taqrib bagi pendapat aksar ulama, kebanyakan daripada para ulama dan daripada para muhaqqiq. Warajjahahu, dan menguatkan, mentarjihkan dianya Nawawi akan ini. Jadi beliau mendukung pada pendapat yang mengatakan kekuatannya ialah sahihnya madhununah. Lakin asyara liraddihi sahibun nukhbati, akan tetapi telah mengisyarahkan untuk menolaknya kata-kata Imam Nawawi tersebut, tarjih Imam Nawawi tersebut oleh empunya kitab Nukhbah. Beliau dalam kitab Nukhbah, sahih kitab Nukhbah, beliau menolak tarjih Imam Nawawi tersebut. Wa kadza Sayuti, dan demikian juga itu Imam Sayuti, beliau juga menolak tarjihnya Imam Nawawi dalam mendukung pendapat qila tadi. Fajazama bi anna qata'a shawabun wallahu a'lam, maka menjazamkan dianya Imam Sayuti dengan sesungguh mengqata'kan dengan sahih hadis-hadis riwayat daripada Bukhari Muslim ataupun ihdahuma, itulah yang benar, pendapat yang benar. Itu bukan kekuatannya sahih madhununah, tapi qata' sahih. Wallahu a'lam. Wal hasanul ma'rufu turqan, dan bermula hadis hasan itu yang dima'rufkan nisbah turuk, nisbah para perawinya. Bin nasbi, dibacakan kata-kata turqan dengan cara dinasab. Tamyizun, yang bermula dianya kata-kata turqan itu sebagai tamyiz. Muhawwalun, yang dipalingkan daripada naibul fa'il. Di asal-asalnya turqan ialah naib fa'il, ail ma'rufu turuquhu, artinya yang dima'rufkan, yang dikenalkan akan turuk-turuknya hadis hasan, yang dikenalkan akan turuk-turuknya hadis hasan. Nanti turuku itu dasarnya ialah naib fa'il daripada ma'ruf, maka dijadikan dia sebagai tamyiz nisbah. Arti turuk ay rijalun, rijalun,
para perawi. Arti turuk artinya perawi. Ai rijalu turuqihi. Artinya para rijal yang bermula dianya rijal, itulah turuknya hadis hasan. Idhafah rijal kepada turuk itu idhafah bayaniyah. Dikarenakan rijal itulah turuk itulah rijal. Al mu'abbaru anha indahum bil mukhraji, yang diibaratkan untuknya turuk ataupun rijal di sisi mereka para ahli hadis dengan mukhraj. Di mukhraj itulah istilah untuk mentakbirkan para perawi hadis. Makhraj, bukan mukhraj, makhraj. Makhraj itu kata-kata yang mengibaratkan kepada apa itu turuk. Jadi makhraj itulah turuk hadis ataupun para perawi hadis. Wa ghadat rijaluhu, dan terkenallah para perawinya hadis hasan bil adalati wadh-dhibti, dengan bersifat adalah dan dengan bersifat dhabit, sama seperti para perawi hadis sahih juga, tapi tingkatan kualitas dhabit dan adalahnya berbeda. Mushtaharatan, hal keadaan para perawi daripada hadis hasan ini itu yang memang sudah terkenal, yang sudah masyhur mereka. Wadzalika, dan bermula demikian kata-kata waghadat rijaluhu itu sebuah kinayatun, itu sebuah kinayah untuk maksudnya ialah anil ittisali, daripada ittisal bersambung. Maksudnya ketika disampaikan bahawa para perawi hadis hasan ini ialah perawi yang masyhur, seolah-olah mengatakan bahawa hadis hasan ini dialah ittisal juga. Ittisal sama seperti hadis yang sahih, sama-sama hadis yang ittisal, sanadnya, perawinya ittisal hingga sampai ke Nabi. Tapi ya jelas hadis hasan ini kekuatan ittisalnya di bawah hadis sahih. Kenapa hadis-hadis hasan ini memang sudah dipastikan masyhur para perawinya? Idzil mursalu wal munqati'u wal mu'addalu wal mudallasu bi fathil mim. Karena bermula hadis mursal dan hadis munqati' dan hadis mu'addal dan hadis mudallas, qabla ayyatabayyana tadlisuhu, sebelum bahawa nyatalah tadlisnya hadis mudallas itu, la yu'rafu makhrajul hadisi minha, itu tidak diketahuikan, tidak dikenalkan akan para perawi hadis. Maksud makhraj kan tadi ialah turuk itulah rijal. Tidak dikenalkan siapa sih perawi daripada hadis munqati', mursal, mu'addal, mudallas tadi. Walaupun setelah diperiksa, oh ini hadis mudallas dikarenakan ada tadlisnya, oh ini hadis ialah munqati' dikarenakan ada perawi yang tidak disebutkan, ataupun mursal dari yang tidak disebutkan perawi, ataupun munqati' yang tidak sampai kepada Nabi sanadnya. Itu kan sudah diperiksa, tapi pada dasarnya ketika ditemukan hadis yang disebutkan tadi, memang dia ialah memang perawi yang tidak dikenalkan sama sekali. Berbeda dengan hadis hasan dan hadis sahih, perawinya memang sudah diketahuikan siapa yang meriwayatkan hadis ini hingga sampai kepada Nabi ittisalnya. Wa hadza ma'na qaulil khitabi, dan bermula inilah yang disampaikan di atas tadi, itulah makna daripada ucapan daripada Imam Khitabi. Apa beliau sampaikan dalam ta'rif hadis hasan? Al-hasanu ma'urifa makhrajuhu washtaharas rijaluhu. Bermula hadis hasan, kata beliau, itulah yang dimaklumkan akan makhrajnya, turuk-turuk hadisnya, dan yang terkenallah para perawinya hadis hasan. Itu definisi daripada Imam Khattabi, semakna dengan definisi yang di atas juga. Walamma u'turida bi annahu laisa fi haddihi tamyizun wa tamyizul hasani minas sahihi wala minadh dha'ifi. Dan manakala didebatkan akan Imam Khattabi
dalam definisi yang beliau rangkai tadi. Didebatkan bi annahu dengan sesungguhnya pekerjaan itu tidak adalah pada hadnya, pada ta'rifnya, pada definisi hadis hasan yang disampaikan Imam Khitabi tadi. Itu ada perbedaan hadis hasan daripada hadis yang sahih, dan juga tidak ada perbedaan hadis hasan dengan hadis dhaif. Di dalam beliau rangkaikan hadis tersebut itu ngambang menurut sebahagian pengkritik. Maksud ngambang ini yang beliau definisikan hadis hasan kah ataupun hadis sahih, karena tidak ada perbedaan di antara kedua hadis tersebut dalam beliau definisikan. Beliau katakan hadis hasan ma'urifa makhrajuhu wa syahadat rijaluhu. Hadis sahih juga terbenar seperti itu definisinya. Itu debatan orang tentang definisi Imam Khitabi tadi. Dan dijawabkan, walaupun memang ada debatan, wa ujiba, dan dijawabkan debatan tersebut bi annal murada ishtaharat rijaluhu, dengan sesungguh maksud daripada kata-kata ishtaharat rijaluhu dalam definisi yang disampaikan Imam Khitabi di atas. Ishtiharan yang masyhurlah para perawi hadis hasan. Ishtiharan akan sebagai masyhur duna rijalis sahihi, di bawah masyhurnya para perawi hadis yang sahih. Jadi kata-kata washtaharat rijaluhu itu ada murud, daripada kata-kata tersebut, bukan seperti zahiriyah lafadznya. Jika kita pahami zahiriyahnya, ya memang betul tidak ada beda di antara hadis hasan dan hadis yang sahih, karena definisi yang beliau sampaikan tersebut terbenar juga untuk hadis yang sahih. Maka dimurudkan maksud daripada ishtaharat rijaluhu ialah masyhur yang di bawah kekuatan hadis sahih. Dan dikarenakan memang definisi daripada Imam Khitabi tersebut, bentuk definisinya sama dengan definisi yang Nadim buat. Tapi definisi Imam Khitabi didebatkan orang. Maka untuk mewanti-wanti jangan sampai definisi Nadim didebat orang, niscaya zada. Ini zada jawab daripada lama di atas tadi, walama mu'turida. Ini niscaya zada dzalikan nadimu fi fil haddi bi alla yu'tarada alaihi. Niscaya menambahkan akan demikian murid oleh Nadim dalam had Nadim, dalam nazam beliau di sini. Yang tujuan beliau tambahkan supaya bahawa tiada didebatkan di atasnya Nadim. Jangan sampai ada orang yang debatkan definisi beliau. Maka beliau tambahkan murid yang tadi, murid ishtiharan duna sahihi. Di murid tersebut beliau sampaikan dalam nazam beliau biqaulihi, dengan ucapannya Nadim, la kas sahih ishtaharat. Di masyhurnya para perawi hadis hasan itu tiadalah seperti hadis-hadis yang sahih masyhurnya para perawi. Jadi sama-sama masyhur betul. Tapi kekuatan masyhurnya para perawi hadis hasan itu di bawah kekuatan masyhur hadis sahih perawinya. Wal ma'na wa ghadat rijaluhu mushtaharatan ishtiharan duna ishtihari rijalis sahihi. Dan bermula makna bait kita di ketika beliau sudah menambahkan murid dari yang tadi la kasahihi tadi. Jadi makna bait ialah waghadat, dan terkenallah para perawinya hadis hasan. Hal keadaan perawi itulah itu yang masyhur akan sebagai masyhur di bawah kemasyhuran perawi hadis yang sahih.